Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Conspiracy TV di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Kali ni kita tak payah pergi jauh-jauh guys, jiran sebelah kita je, Singapura. Of course, kalau kes yang Abang Boy cover tak ada yang biasa-biasa guys. Kes ni betul-betul gruesome hingga kan berita tentang kematian mangsa tersebar hingga ke negara China. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, korang stay tune. Kita usah the intro dulu. Pada pagi 16 Jun 2005, seorang pekerja pembersihan yang bernama Murugan Kaniapan terjumpa satu kotak bungkusan berada di tepi Sungai Kalang, Singapura. So, si Murugan ni pun nak ambil lah kotak tu untuk dibuang. Tapi kotak tu memang dah barai disebabkan air. Alah, kotak yang warna coklat tu, kalau kena air mesti barai punyalah. Ini pula dekat tepi sungai. So dia angkat je lah kotak tu. Ambil kau. Satu bahagian manusia yang dibalut dengan beg plastik hijau terjatuh daripada dalam kotak tu. Bahagian itu adalah di antara lutut hingga ke bahagian pinggul. Menurut Murugan semasa diinterview, mula-mula diingat yang daging tu adalah daging haiwan. Tapi bila dia try kuis-kuis guna kayu, barulah dia tahu itu adalah rangka manusia. Menurut dia lagi, daging itu berwarna merah keputihan. Tak ada langsung tanda-tanda seperti dah membusuk, macam baru sangat dipotong. So tanpa membuang masa lah, si Murugan ni terus roja polis. Dan bila polis tiba di tempat kejadian, dorang terus memulakan operasi mencari di sepanjang Sungai Kalang tu. Kot-kot ada lagi bahagian manusia yang boleh dorang temui. Memang betul guys. Dalam dok mencari-cari tu, lebih kurang dalam 200 meter daripada penemuan pertama tu, dorang jumpa satu lagi kotak printer yang berwarna merah yang mengandungi tahu je lah. Tempat yang diorang jumpa ni pula dekat seberang sungai sebelah sana. Sama juga bahagian anggota tubuh yang telah dibalut dengan beg plastik hijau dan surat khabar Cina. Kali ni diorang temui apa torso pula, bahagian atas rangka tubuh, dengan lengan dan tangan yang masih ada. Akan tetapi kepalanya tak ada. Lepas tu dah tak ada dah anggota tubuh yang diorang temui. Diorang pun bawa lah bahagian tubuh yang diorang jumpa tu ke unit forensik. Dan diorang dapati yang kedua-dua bahagian ni adalah daripada mayat yang sama. Pakar patologi iaitu Dr. Teo Eng Swee mendapati tiada kesan mempertahankan diri pada lengan dan tangan mangsa. Dia juga mendapati yang mayat tak mengalami serangan seksual berdasarkan tiada bukti DNA diperolehi daripada kemaluan mangsa. Unit forensik berjaya mendapatkan satu cap jari. Dan bila diorang masukkan ke database, satu padanan telah ditemui dalam 6 jam kemudian. Cap tangan itu adalah milik seorang gadis yang berumur 22 tahun yang bernama Liu Hongmeng. Liu adalah seorang warga negara Cina yang telah datang ke Singapura untuk bekerja sejak tahun 2003. Satu laporan kehilangan telah dibuat ke atas Liu sehari sebelum mayatnya ditemui. Okey, sedikit backstory. Liu adalah anak ketiga daripada 4 beradik yang berasal daripada Changchun, China. Dia bekerja sebagai seorang operator kilang di Agia System Singapore. Menurut kawan rapat kepada Liu, dia adalah seorang yang beramah dan disukai di tempat kerja. Dia adalah seorang yang ceria dan rata-rata tak ada masalah sangat dengan rakan sekerja dia. So polis pun bergegaslah ke tempat kerja si Liu ni. Bila dorang interview rakan-rakan sekerja, dorang mendapati yang sejurus selepas Liu bekerja di situ, Liu telah dinaikkan pangkat sebanyak 2 kali dalam masa yang terdekat. So ini telah menimbulkan rasa tak puas hati di antara rakan-rakan sekerjanya. Kau baru kerja, tiba je naik pangkat. Bukan sekali tau, 2 kali dalam masa setahun. Lagi dorang tak puas hati bila si Liu ni kelihatan bermesra-mesra dengan supervisor dorang, seorang lelaki yang berumur 50 tahun yang telah pun mempunyai keluarga. Kalau cubit-cubit, tanpa-tanpa manja tu tak apa lagi. Ini sampaikan berpelukan dan berciuman. Mula-mula tu sorok-sorok, last-last terkantoi bila pekerja lain ternampak diorang bermadu asmara di tepi tangga. Ingatkan diorang stop lah buat macam tu. Makin galak guys. Diorang dah tak sorok-sorok dah. Pada 14 September 2004, satu laporan telah dibuat kepada pihak HR kilang tentang perlakuan mereka. Leong memberi alasan yang dia terlampau sayangkan Liu dan ingin memberikan satu ciuman sebagai hadiah hari jadi Liu pada hari itu. Hei, orang tua ni memang selamba je dia bagi alasan macam tu. Mereka berdua telah diberi amaran untuk stop perlakuan mereka di dalam tempat kerja.
Disebabkan ini, ramai yang mula menjauhkan diri daripada Liu. Yelah, siapa yang tak panas? Orang lain kerja bagai nak rak, orang lain kerja lagi lama. Tup-tup kau naik pangkat pakai kabel. Mau tak berbulu. So polis pun ambil keputusan untuk soal siasat supervisor dia ni. Nama dia adalah Leong Siu Cho. Pada masa ni polis tak bagi tahu pun yang mayat Liu telah ditemui. Tapi apa yang polis perasan masa mula-mula interview tu, si Leong ni macam tak pasal-pasal tau, goyang. Nervous gila mat. Siap tangan menggigil lagi. Masa polis tanya soalan kat dia, dia cuba mengelak dari menjawab setiap soalan yang polis tanya. Dan dia bertindak defensif. Tanya soalan simple je, dia macam marah-marah nak jawab. Lepas tu bila dia tanya sama ada dia ada affair dengan Liu, dia terus menafikan sekeras-kerasnya. Pihak polis yang menyoal siasat perasan yang terdapat luka-luka kecil di jari Leong. Disebabkan si Leong ni kerek sangat, polis pun apa lagi, angkut ke balai. Diorang nak korek apa lagi rahsia orang tua ni simpan sebenarnya. Leong telah disoal siasat selama 10 jam. 10 jam guys. Akhirnya Leong menyerah kalah. Dia telah mengaku yang dia adalah pembunuh kepada Liu. Gila lah, 10 jam tu. Kalau bomboy, setengah jam dia dah surrender. Tak sanggup weh. Bila ditanyakan apa yang terjadi pada 15 Jun, dia cakap yang dia bersorangan di dalam rumah kerana wife dan anaknya pergi bercuti ke Thailand. Pada ketika itulah Liu datang ke rumah Leong untuk membincangkan pasal masa depan mereka berdua. Disebabkan Leong ni pun dah berkahwin dan mempunyai 3 orang anak yang dah besar tau. Leong tak naklah tinggalkan wife dia. Dan Liu mencadangkan supaya mereka melarikan diri ke China untuk memulakan kehidupan yang baru. Menurut Leong, dia dah berusia dan agak sukar untuk dia memulakan kehidupan yang baru di tempat lain. So diorang pun rasa macam stuck lah. Last si Leong ni mencadangkan untuk diorang ni patut mati bersama. Liu bersetuju untuk dibunuh oleh Leong. Dan kemudiannya Leong akan membunuh diri dengan menggantungkan dirinya. Lepas tu si Leong menjerut leher Liu dengan towel guys. Liu mati dalam keadaan yang terseksa sangat. Muka Liu mula membiru dan mulutnya berbuih. Melihat kejadian itu, tiba-tiba Leong menjadi takut dan tak jadi nak bunuh diri. Gila lah. Last minute tu kaplan. So next move adalah untuk Leong melupuskan mayat Liu. Dia kena buat ni secepat mungkin sebab si anak Leong ni akan pulang ke rumah pada pukul 6 petang. So dia pun heretlah mayat Liu ni ke dalam bilik air dan disitulah dia memotong anggota tubuh Liu. Dia menggunakan pisau pemotong daging, akan tetapi tak berjaya disebabkan tulang yang keras. Dia kemudiannya ke dapur untuk mengambil mallet. Mallet ni lebih kurang macam penukul kayu lah ataupun getah yang diorang selalu guna untuk potong tulang. So dia pun berjayalah memotong kepala Liu, bahagian atas torso. Dia potong pula bahagian bawah tu. Lepas tu daripada sini dia potong lutut Liu ke bawah dan kemudiannya kedua kaki Liu. Semua sekali ada 7 bahagian. Leong kemudiannya membalut semua anggota tubuh tu dengan newspaper dan plastik sampah dan meletakkan semua anggota tubuh tu ke dalam 5 kotak. Selepas selesai semuanya, dia pun mandi dan membersihkan crime scene. Dia kemudiannya menaiki basikal anaknya dan membuang kaki, kasut dan baju mangsa ke dalam tong sampah di Jalan Ubi. Dia kemudiannya balik ke rumah kembali dan mengambil semua kotak tu dan menaiki teksi. Dia berhenti berdekatan dengan sungai Singapura dan membuang kepala dan betis mayat. Lepas tu dia beralih pula ke sungai Kalang yang berdekatan dengan area rumah dia, di mana dia membuang bahagian atas dan bawah torso Liu. Dan akhir sekali masa dia nak pergi kerja, on the way nak pergi kerja ni, shift malam, dia telah membuang beg tangan dan barang milik Liu ke dalam tong sampah berdekatan dengan stesen MRT Ang Mo Kio. Dalam masa yang sama, Leong sedang disoal siasat. Pasukan polis seramai 30 orang telah menjalankan operasi mencari di sekeliling sungai Kalang dan Singapura. Satu pun diorang tak jumpa. Tetapi selepas 2 hari daripada tarikh penemuan pertama mayat Liu tu, satu pusat pelupusan sampah di area tuas telah menemukan satu bungkusan kotak yang mengandungi kepala dan betis Liu. Kedua-dua anggota tubuh tu telah dibungkus dengan satu plastik kuning dan dekat plastik kuning tu ada mengandungi label kedai buku Art Friend. Bungkusan tu sebenarnya telah dikutip oleh pengutip sampah dan dibawa ke pusat tu untuk tujuan pelepusan. Kondisi anggota tubuh tu dah mula mereput guys. Benda ni menyukarkan proses mengenal pasti, tetapi atas bantuan unit forensik, mereka dapat memastikan yang kepala dan betis itu adalah milik Liu. Selepas diorang padankan rekod gigi Liu dengan kepala tu. Ujian DNA juga telah dibuat ke atas betis Liu. Kesemua anggota tubuh Liu telah dijumpai kecuali kakinya. Leong telah dibawa ke apartmennya di Lorong 3 Gelang. Disebabkan berita tentang penemuan mayat yang telah dikerat-kerat ni tersebar, pihak media macam orang gila pada ketika itu. Mereka berebut-rebut ingin mengambil gambar Leong yang dikatakan telah membunuh Liu dengan kejam. Sesampai je polis di rumah Leong, mereka menjalankan proses pengumpulan bukti. Antara barang-barang yang telah diambil sebagai bukti adalah
pisau pemotong daging yang telah rosak, satu pemukul mallet, surat khabar berbahasa Cina, beg plastik yang berwarna hijau, jenis yang sama dengan beg yang ditemui pada mangsa, beg berwarna kuning dekat dalam bilik anak dia yang mempunyai label Art Friend Bookstore, dan pakaian Leong semasa melakukan aktiviti potong-memotong tu. Pakar patologi forensik menjumpai serpihan besi pada daging di kaki kiri Liu, dan mereka dapat memadatkan besi itu adalah sama dengan pisau pemotong daging milik Leong. Inspektor polis yang bertugas mengatakan yang crime scene dekat dalam bilik air memang bersih gila guys. Sekali imbas, tak ada langsung kesan seperti tempat tu pernah terjadinya perkara yang kejam tu. Tapi bila diorang cek, terdapat satu tumpukan darah di bawah mangkuk tandas. Later diorang dapat pastikan yang darah itu adalah milik Liu. Semua sekali polis berjaya mengumpul sebanyak 280 bahan bukti di apartmen Leong. Selepas beberapa hari, polis telah mendapati yang beberapa hari sebelum kematian Liu telah membuat report polis tentang kehilangan kad ATM-nya. Kad ATM-nya telah digunakan dan Liu kehilangan sebanyak $2,000 Singapura. Bila polis korek, diorang dapat satu CCTV. Seorang lelaki kurus memakai spek warna hitam dan berhoodie. Bila ditanyakan pasal benda ni kepada Leong, mula-mula dia cakap dia tak tahu apa pun. Tetapi selepas 10 hari di soal siasat, last Leong surrender. Dia mengatakan dialah pencuri kepada kad ATM Liu semasa diorang bersama check in dekat hotel. Dia telah menggunakan duit tu untuk bershopping guys. Leong mengatakan yang dia takut selepas Liu melihat gambar CCTV dan suspek Leong ni punya angkara. Dia risau yang dia akan kehilangan kerja, keluarga dan mendapat malu jika cerita skandal dia ni orang tahu. So dia pun ajaklah si Liu ni datang ke rumah dia pada pagi 15 Jun tu. Itu adalah hari tua kutuk ni membunuh Liu. Kalau nak ikutkan, Liu ni sebenarnya dah tahu pun yang orang tua ni hanya nak jadikan dia main-main je. Liu pun dah mendaftar dekat agensi mencari jodoh dan telah diperkenalkan dengan beberapa lelaki. Liu ni juga telah menghadiri kelas English untuk improve dia punya status. Sebab dia memang nak sangat berkahwin dengan orang Singapura. Dia dah malas dah nak balik China lah. In fact, kakak dia pun akan berkahwin dengan warga Singapura. Tetapi sayang, dia dah kena game dengan orang tua ni. Acara pengebumian telah dijalankan pada 11 Julai 2005. Tubuh badan Liu telah dijahit kembali dan kaki yang hilang tu telah digantikan dengan kaki yang diperbuat daripada lilin. Acara tu telah dihadiri oleh 150 orang yang rata-ratanya adalah orang luar. Ahli keluarga Liu tak menghadiri upacara tu disebabkan terlalu sedih dan tak sanggup melihat wajah anaknya buat kali terakhir. Abu mayat Liu telah ditebangkan ke China kepada ahli keluarganya. Selepas hampir 11 bulan, pada 3 Mei 2006, Leong telah dihadapkan ke mahkamah atas kesalahan membunuh Liu. Bila si Leong ni naik ke kandang pesalah untuk disoal siasat oleh peguam, dia menarik balik pengakuannya yang kedua tu dan mempersoalkan kesahihan pengakuan tu. Dia claim yang dia telah disogok supaya memberi pengakuan palsu. Korang nak tahu tak dia disogok apa benda? Dia kata dia telah disogok dengan teh herba je. Ingatkan ratus-ratus ribu ke apa? Teh je, itu pun boleh goyang. Lemah. Pegawai yang ditugaskan menyoal siasat Leong pada masa tu telah memberi keterangan yang dia membeli teh herba tu untuk Leong selepas Leong mengadu yang kesihatan dia kurang baik. Dan tarikh dia beli teh herba tu adalah seminggu selepas Leong memberi pengakuannya yang kedua. Dia siap bagi resit lagi sebagai bahan bukti. Dia punya pusing. Sampaikan teh pun boleh jadi isu tu. Walaupun macam tu, Leong berkeras nak menarik balik pengakuan kedua dia dan berkeras mengatakan dia membunuh Liu atas persetujuan Liu. Menurut pendakwa raya semasa ditemu bual oleh media, sekiranya Leong didapati bersalah atas kerana pembunuhan yang dilakukan atas persetujuan, dia hanya dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup ataupun paling minima dipenjara selama 10 tahun sahaja. Gila kau. Patutlah dia mati-mati cakap yang dia membunuh Liu atas persetujuan kedua-duanya. Menurut laporan akhbar, Leong didapati menangis teresak-esak bila towel yang digunakan untuk membunuh Liu dibawa ke mahkamah sebagai bahan bukti. Perbicaraan mengambil masa selama 16 hari di mana Leong telah didapati bersalah membunuh dengan niat dan menepis dakwaan yang kematian Liu adalah dengan persetujuan. Hakim tak percaya yang Liu sanggup dibunuh atas dasar cinta kerana bukti-bukti lain menunjukkan Liu sedang dalam proses untuk move on sebenarnya daripada perhubungan ni. Ada suatu ketika yang Leong disuruh untuk melakonkan kembali cara dia membunuh Liu menggunakan towel tu. Dia menjerut towel tu ke leher peguamnya dalam keadaan bersenyum guys. Atas bukti-bukti yang ada, hakim menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas Leong. Leong telah membuat rayuan sebanyak 3 kali guys. Dan kali ketiga ni dia buat rayuan kepada Presiden Singapura tu sendiri.
Kesemua rayuan telah ditolak dan pada 30 November 2007, Leong dihukum gantung sampai mati. Nak tahu tak apa yang pelik pasal kes ni? Selepas berita pasal pembunuhan Liu ni tersebar, rumah kediaman Leong telah diganggu oleh penduduk Singapura. Ada yang mengecam perbuatan Leong, ada yang sampai datang dan bakar colok di hadapan rumah Leong dengan harapan dapat menang nombor ekor. Hui, gila lah. Padahal Leong dah dekat dalam penjara tau masa ni. Benda ni jadi macam tak best lah. Yang cari pasalnya adalah Leong, tapi keluarga Leong pula terbabit sama. Keadaan menjadi lebih teruk sampai ke rumah Leong telah dibaling kayu dan batu oleh penduduk sekitar. Akhirnya keluarga Leong diarahkan beredar oleh jiran-jiran terdekat. Sebab jiran pun kena kacau sekali guys. Kalau korang nak tahulah, ini bukan kali pertama kes kerat-kerat berlaku dekat Singapura. Banyak weh. Pada tahun 1995, seorang serial killer warga British telah membunuh dan mengerat seorang turis warga negara Afrika Selatan dan mengumban anggota tubuh bangsa di laut berdekatan dengan pantai Singapura. Pada 1974, seorang lelaki telah membunuh dan mengerat kakak iparnya selepas berlaku pergaduhan di antara mereka berdua. Dia telah menyimpan mayat tu dekat dalam tempayan yang diperbuat daripada tanah liat. Tak sampai 3 bulan selepas kes Leong ni, satu lagi kes yang sama terjadi di Orchard Road. Seorang wanita warga Filipin telah membunuh rakannya disebabkan pertengkaran pasal duit. Sama juga, dia membunuh dan mengerat anggota tubuh mangsa dan anggota tubuh tu diletak di sekitar jalan Orchard Road. Dan pada tahun 2013, orang makeup artis warga negara India yang berumur 33 tahun telah dibunuh dan juga anggota tubuhnya dikerat oleh suaminya. Mayatnya ditemui di parit McNair Street. Tak ada penangkapan dilakukan disebabkan suami ni sempat melarikan diri ke India sebelum mayat tu ditemui. Tak tahulah abang boy sebab apa. Mungkin disebabkan Singapura ni mempunyai kepadatan penduduk yang ramai. Abang boy rasa susah kot nak mengalihkan mayat tu untuk dibuang. So jalan yang paling mudah adalah untuk mengerat mayat tu untuk menyenangkan proses pelupusan. Mungkinlah. Apa pendapat korang? Seperti biasa, bagi komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video kali ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Kalau korang tak keberatan, mungkin korang boleh share dekat kawan-kawan korang ataupun saudara mara. Bagi diorang tahu kewujudan channel ni. Kita meriahkan lagi dekat ruangan komen tu. Apa-apa pun, Abang Boy sangat-sangat menghargai sokongan yang korang dah berikan daripada awal channel ni sampailah sekarang. Korang memang awesome guys. So until next time, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.